kali ini. Dan pada malam ini, seperti biasa, Mistik Horror akan menyajikan kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini diambil daripada Google dan juga Blogspot dan juga novelis-novelis yang diiktiraf. Jadi pada malam ini, aku ingin membawakan sebuah kisah tentang Embah Jenab. Embah Jenab ini adalah seorang pembantu rumah yang baru diambil bekerja di rumah Kamarul. Kamarul seorang lelaki yang berkejaya. Isterinya juga bernama Suraya, wanita berkejaya. Jadi kedua-duanya sibuk dan memerlukan pembantu rumah. Tetapi apakah yang berlaku selepas beliau mengambil Embah Jenab sebagai pembantu rumah? Apakah yang berlaku? Adakah anda bersedia untuk mengetahui misteri di sebalik Embah Jenab? Sama-samalah kita dengarkan kisah ini, misteri Embah Jenab. Kisah bermula apabila hampir 5 orang pembantu rumah telah bersilih ganti, dan yang paling lama pun tahan bekerja sampai 3 bulan sahaja. Bukan sebab Kamarul tidak berpuas hati dengan cara kerja mereka. Mereka sangat cekap membuat kerja. Kerja mereka sangat teratur dan kemas. Tetapi yang menjadi masalah adalah sikap cemburu isterinya yang bernama Suraya, membuatkan Kamarul terpaksa memulangkan balik pembantu rumah tersebut kepada agensi dan minta digantikan dengan orang lain. Pemikiran Kamarul hampir buntu kerana kebanyakan pembantu rumah yang disediakan oleh agensi kebanyakannya masih muda, dan yang paling tua sekalipun berusia 45 tahun sahaja. Isterinya juga selalu meminta supaya mencari pembantu rumah yang telah lanjut usia. Isteri Kamarul adalah seorang wanita yang berkejaya dan sentiasa keluar negara untuk urusan perniagaan. Jadi, beliau tidak mahu keperluan suami dan anak beliau diuruskan oleh pembantu rumah yang muda dan cantik kerana takut suami beliau digoda oleh pembantu rumah tersebut. Dulu, Kamarul pernah mempunyai pembantu rumah warga Filipina. Tetapi disebabkan sikap cemburu kuat isterinya iaitu Suraya, dia memaksa Kamarul memulangkan juga pembantu rumah warga Filipina tersebut kepada agensi kerana takut digoda. Sehinggalah pada satu malam, dalam keadaan hujan lebat, dalam keadaan hujan yang lebat itu, loceng rumahnya dibunyikan. Ding dong. Dan apabila Kamarul membuka pintu, beliau melihat ada seorang kelibat wanita tua, warga Indonesia, terpacak berdiri di hadapan pagar kediaman mereka. Dengan rasa simpati melihat wanita tersebut yang basah kuyup akibat hujan, Kamarul membukalah pintu pagar dan minta wanita tersebut masuk ke dalam rumah. Ialah, tak sampai hati pula nak biarkan wanita berumur 60 tahun basah kuyup di hadapan rumah. Selepas masuk ke dalam rumah, wanita berusia 60 tahun tersebut yang merupakan warga Indonesia memperkenalkan dirinya sebagai Embah Jenab sambil dalam kesejukan. Embah Jenab bercerita bagaimana dia boleh terpacak di hadapan rumah Kamarul. Beliau sebenarnya ingin mencari saudaranya yang tinggal berhampiran dengan rumah Kamarul, tetapi beliau tersesat dan beliau tidak tahu di mana beliau berada, dan beliau juga telah hilang arah. Agak sedih kisah Embah Jenab ni. Selepas Kamarul dengar kisah sedih Embah Jenab,
Isteri Kamarul, Suraya, meminta Embah Jenab tinggal bersama mereka tetapi bekerja sebagai pembantu rumah. Kehadiran wanita warga Embah tersebut telah menjadi satu penyelesaian kepada masalah ataupun konflik yang dihadapi. Suraya berkata, baguslah dah ada Embah Jenab ni. Dia pun dah berusia, jadi senanglah, dah tak payah dah nak cari bibik-bibik tua, katanya kepada Kamarul, iaitu suaminya. Okey, semenjak Embah Jenab bersetuju untuk bekerja dengan mereka, pada mulanya pasangan suami isteri itu cukup kagum dengan tenaga, kekuatan wanita tersebut yang luar biasa. Boleh kata kesemua keperluan mereka terjaga. Selain semua kerja rumah telah dilakukan tanpa sebarang rungutan. Tapi pada satu hari, segala-galanya telah berubah apabila Maya, kawan baik kepada isteri Kamarul iaitu Suraya, datang ke rumah mereka. Waktu mereka tengah bersembang, mereka telah dihampiri oleh Embah Jenab yang membawa talam berisi air untuk dihidangkan kepada Maya, iaitu tetamu yang datang ke rumah Suraya. Maya memandang Embah Jenab sampai terbeliak biji matanya kerana terkejut. Matanya masih tidak lekang daripada sosok wanita tersebut, iaitu Embah Jenab. Maya tidak percaya, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suraya terkejut apabila Maya memuji kecantikan Embah Jenab, sedangkan Embah Jenab berusia 60 tahun. Eleng kepala Suraya mendengar kenyataan Suraya tentang kecantikan Embah Jenab, sedangkan pembantu rumahnya itu berusia 60 tahun. Mana mungkin boleh mempunyai bentuk tubuh yang menggiurkan. Jadi Suraya mula menyiasat untuk memastikan apa yang dikatakan oleh kawan baiknya itu Maya adalah benar. Maya berkata, kau ni Suraya, kau ni buat kerja gila lah. Berani betul kau ambil pembantu rumah yang cantik dan muda. Kau akan kuat cemburu. Maya juga memuji sikap Embah Jenab yang mempunyai layanan yang baik dan senyuman yang manis. Kemudian Maya, kawan kebaik kepada Suraya, memberi satu pesanan agar berhati-hati kerana takut Suraya telah terkena buatan sehingga tidak dapat melihat perkara yang sebenar dan ada cubaan untuk meruntuhkan rumah tangganya. Selepas mendengar kenyataan daripada kawan baiknya iaitu Maya, mata Suraya mula tidak lelap dan fikirannya mula asyik memikirkan tentang kata-kata Maya, sehingga timbul perasaan takut di dalam hatinya. Kalau betullah apa yang dikatakan oleh sahabat baiknya itu, maka Suraya perlu bertindak dengan segera supaya tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Dalam sibuk Suraya mengelamun, Suraya tercium bau haruman bunga cempaka putih yang cukup banyak. Dan bunga cempaka ini dikaitkan dengan alam mistik, terutama sekali dengan kakak cantik ataupun Kak Ponti ataupun Fatimah Rockers, ataupun nama yang selalu kita sebut Pontianak lah. Suraya telah mula ketakutan dan berfikir yang bukan-bukan. Selepas menghidu bau bunga cempaka yang banyak tu, bulu roma Suraya telah mula tegak berdiri. Dan saya cuba kejutkan suami, tapi Kamarul telah tidur mati, langsung tidak memberi respon kepada panggilan isterinya. Dan bau itu pula semakin kuat menyengat ke dalam hidung, kata Suraya. Suraya, demi untuk memenuhi rasa ingin tahu dari mana datangnya arah bau wangi tersebut, Suraya memberanikan diri mengheret diri beliau untuk turun ke tingkat bawah rumah. Apabila semakin hampir
ke ruang tamu, semakin kuat pula bau bunga tersebut masuk ke dalam hidungnya. Baunya agak menyengat, dan apabila sampai di ruang tamu, tiada siapa pun di situ, tetapi bau tersebut masih bau. Dan titik akhir bau itu adalah datang daripada bahagian dapur. Ketika di dapur, Suraya mendapati pintu bilik Embah Jenab terbuka, dan bau menyengat tersebut sememangnya datang daripada arah bilik wanita itu, kerana bilik di dapur digunakan oleh keluarga Kamarul untuk menempatkan orang gaji ataupun pembantu rumah. Bila Suraya nak tolak pintu bilik Embah Jenab, baru sampai depan pintu bilik dalam beberapa langkah, pintu bilik Embah Jenab tertutup dengan sendirinya. Apalagi Suraya berlari seperti lipas kudung naik ke tingkat atas. Kejadian tersebut berlarutan sehingga 3 hari berturut-turut. Apabila Suraya memberitahu kepada suami, beliau tidak percaya. Suami Suraya telah menuduh Suraya sengaja mengada-ngadakan cerita supaya untuk menukar pembantu rumah. Dan Kamarul juga sudah malas lagi nak layan kerana isterinya itu yang kuat cemburu. Dan semenjak kehadiran Embah Jenab itu jugalah, suami Suraya, Kamarul, telah banyak berubah. Semenjak kejadian bau wangi dan misteri dalam rumah tersebut, mulut suaminya tak henti-henti memuji Embah Jenab, daripada sudut masakannya, dari sudut kerjanya, dan dari sudut cara melayan. Semuanya bagus, kata suami Suraya, iaitu Kamarul. Oleh kerana Suraya tidak mahu perkara yang berlaku pada malam tersebut berlanjutan dan membawa mudarat kepada keluarga beliau, Suraya telah mengambil satu keputusan yang drastik untuk berjumpa seorang ustaz. Dan seperti sangkaannya, ya betul, suami dan anaknya telah menjadi mangsa sihir Embah Jenab. Mengikut kata ustaz yang merawat tersebut, suami dan anaknya telah disihir sehingga dah mula melupakan dirinya, dan turut menceritakan perubahan sikap mereka sejak kebelakangan ini, kerana mereka banyak memuji Embah Jenab daripada menghargai Suraya, iaitu isteri dan ibu kepada anak-anak mereka. Setibanya di rumah, Suraya banyak mengelamun sebelum tiba-tiba tercium sekali lagi, tapi kali ini bukan bau bunga cempaka, tetapi ianya bau kemenyan. Dan tanpa membuang masa, Suraya terus pergi ke bilik Embah Jenab. Tetapi apabila dibuka pintu bilik Embah Jenab, didapati wanita tersebut tiada di dalam biliknya. Yang Suraya jumpa adalah bekas kemenyan yang sedang dibakar. Malah ada semangkuk telur rebus, ayam bakar, pulut kuning, dan juga kopi yang pekat hitam yang dilihat seperti disusun untuk menjamu sesuatu. Suraya mengucap panjang. Yang hairannya, kelibat Embah Jenab tidak kelihatan. Jadi Suraya memanggil suaminya. Ketika Suraya menjerit memanggil nama suami, tetapi yang membalasnya adalah sayup-sayup. Kedengaran suara orang mengilai dari arah luar tingkap. Yang paling menakutkan lagi, Suraya menjadi lembik. Lutut beliau seperti kaku dan ingin rebah bila Suraya terpandang ke arah tingkap sambil memanggil suaminya. Apabila terpandang ke arah tingkap, kelibat Embah Jenab dalam bentuk kakak cantik sedang merenung tajam sebelum Suraya pengsan. Ketika Suraya sedang sedar, selepas Suraya membuka matanya, ustaz telah pun sampai di rumahnya untuk memulakan sesi rawatan untuk memulihkan semangat Suraya. Dan
membuat satu pendinding rumah agar terpelihara daripada ancaman makhluk halus. Bantuan ustaz berhasil kerana gangguan tersebut tidak lagi berlaku. Bau kemenyan dan juga bau bunga cempaka yang selalu dihidu oleh Suraya sudah tidak lagi ada di dalam rumah tersebut. Kelibat Mbah Jenab juga tidak lagi kelihatan selepas kejadian tersebut. Suami dan anak-anak Suraya juga beransur-ansur pulih dan keadaan mereka telah kembali normal dan tidak lagi memuji-muji atau obses dengan Mbah Jenab. Dan selepas kejadian itu, Suraya dan suaminya Kamarul telah serik untuk mengambil pembantu rumah, dan kini Suraya sedang cuba untuk mengimbangkan di antara kerjaya dan menjadi seorang ibu dan juga isteri agar keperluan keluarga tidak terabai dan supaya suami dan anak-anaknya tidak bergantung harap 100% terhadap pembantu rumah. Okey, sekian sahaja yang dapat aku kongsikan pada kali ini. Bagaimana kisah kali ini? Adakah seram atau misteri? Okey, sebelum saya melabuhkan tirai, jangan lupa like, share dan subscribe channel Mistik Horror untuk dapatkan konten-konten yang latest. Dan pengajaran daripada kisah ini adalah jika ingin mengambil pembantu rumah, pastikan pembantu rumah yang tidak main benda-benda syirik. Maksudnya carilah pembantu rumah yang beriman dan berakidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya yang menggunakan ilmu alam sebelah, kerana kelak akan membawa mudarat kepada keluarga anda. Okey, sekian saja daripada saya. Jumpa anda di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga diri